Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sebenarnya sallu alaihi ke sallimu taslima? Itu sebenarnya adalah bagi salam. Assalamu alayka. Itu sebenarnya adalah ucapan buat memberi salam. Tapi selawat yang mana? Selawat yang kita baca Allahumma salli ala Muhammad kan? Itu adalah selawat. Maknanya ketika kita tahiyat akhir, kita dah praktis dah sebenarnya. Ada dua benda, iaitu salam dan selawat kata Nabi SAW. Okey. Minggu lepas kita telah memberikan uraian apa makna kalau kita bersolawat ke atas Nabi. Kita tahu kita kena bersolawat. Kita tahulah nak ucap selawat tu macam mana. Tapi apa makna sebenar di sebalik ucapan solawat tu? Okey, nanti saya akan terangkan, saya akan buat ulangan sikit. Okey. Ketika mana Allah nak memerintahkan kita buat dua perkara, Allah memanggil kita dengan gelaran wahai orang-orang yang telah beriman. Okey, dalam Quran tuan-tuan akan jumpa seruan yang macam ni ada berapa kali dalam Quran semua sekali? Okey, ada 89 kali di dalam Al-Quran kita akan jumpa ayat berbentuk wahai orang-orang yang beriman. Okey, dalam surah Al-Ahzab saja ada berapa ayat? 7 ayat. Okey, jadi yang tahu 7 tu nanti tolong kongsikan di dalam grup WhatsApp. Ke admin saja boleh kongsi? Admin saja. Okey. Jelas? Okey. Kalau kita tadabbur ayat, apabila kita jumpa ayat yang berbentuk nada Allah menyeru wahai orang beriman, maknanya selepas ayat ini mesti ada perintah. Selepas jumpa ayat wahai orang-orang yang beriman 89 kali dalam Quran, dia mesti ada perintah. Perintah tersebut sama ada perintah kena buat ataupun perintah jangan buat. Nanti kalau sempat balik rumah, ada masa, cuba cari dalam ayat-ayat dalam Quran ni, ayat allazina amanu ni, cari dia, cuba tengok selepas ayat allazina amanu ada tak perintah Tuhan. Perintah itu berbentuk apa? Kena buat ke ataupun jangan buat? Okey, selesai. Ustaz, berapa kali? 89 kali dalam Al-Quran. Okey. Yang paling terbanyak dalam suratul Maidah. Dan dalam surah Al-Ahzab saja ada 7 kali. Salah satu daripada 7 berada pada ayat nombor 50. Alhamdulillah. Okey. Kalau ada perintah, kalau kita tunaikan perintah itu, maknanya kita layaklah mendapat gelaran orang-orang yang beriman. Jadi kalau ditanya, kenapa ayat tu ada panggil wahai orang-orang yang beriman? Kita kata di sebalik ayat itu mengandungi perintah. Perintah itu sama ada berbentuk kena buat ataupun jangan buat. Maknanya kalau kita buat Allah suruh, kita tinggalkan apa Allah larang, kita dapatlah gelaran aman. Ingat tu dia berbaring di atas, ni tu bagi di atas. Kalau mati kan nanti bunyi lain juga macam tu. Okey. Selesai? Boleh faham? Okey. Jadi sebelum Allah nak memerintahkan kita dua perkara ni, Allah dia bagi motivasi kepada kita. Allah itu sendiri dan para malaikatnya itu sebenarnya sentiasa bersolawat ke atas Nabi. Kalau kata macam mana tahu sentiasa? Kerana yusalluna adalah kata kerja fi'lun mudhari. Okey. Persoalannya adalah apa makna Allah bersolawat dan apa makna malaikat bersolawat ke atas Nabi. Okey. Jadi ringkasan dia macam ni yang kita belajar minggu lepas, ringkasan dia macam ni.
Okey, nota ni dia ringkasan saja. Semua maklumat tu adalah nota yang saya beri dalam bentuk Word tu. Okey, sebab tu dalam kelas kita ni kita seboleh-bolehnya memang kita akan sediakan nota. Sebab tu tuan-tuan digalakkan menyediakan satu beg untuk simpan nota. Beli beg yang pergi naik kapal terbang, yang tarik-tarik tu. Sebab nota banyak nanti, insya-Allah betul letakkan banyak. Okey, cuba tengok dekat sini. Apa makna Allah berselawat? Okey, ada tengok dekat dalam nota tu ada, jangan bimbang, dia dekat sini. Dalam nota yang bentuk ini, saya letakkan di bawah ni. Dekat sini lah. Okey, tapi untuk meringkaskan, kita kena tengok bentuk ni. Okey, persoalannya apa makna Allah berselawat ke atas Nabi? Okey, makna pertama adalah Allah memuji Nabi SAW. Okey, makna yang kedua adalah Allah memberi rahmat. Ini yang baru Tak. Yang sama, tapi saya pindahkan dia dalam bentuk PowerPoint. Itu dia sebenarnya. Tak, kita kan tulis lagi tu kat sini. Ada. Tak apa. Nanti saya bagi juga. Cakap jam berapa? InsyaAllah saya sedia berkhidmat. Ujian saya. Okey, dah faham tak? Baca lagi. Okey, boleh faham tak? Dua. Okey. Apa makna malaikat bersolawat ke atas Nabi? Okey, yang pertama bermaksud malaikat mendoakan Rasulullah SAW. Okey, makna yang kedua adalah malaikat memohon keampunan untuk Nabi. Sebab dia jelas. Jelas. Okey. Lepas tu kena catat satu maklumat, malaikat dekat situ satu malaikat ke ramai? Ramai. Macam mana tahu ramai? Malaikat. Okey, jawapan dia ramai. Okey, kejap. Ni boleh kat sini. Kejap, ada tak? Oh, tak ada. Okey, ramai malaikat. Kalau satu malaikat dipanggil apa? Malakun. 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 Satu malaikat dipanggil malakun. Malakun. Contoh dalam surah apa? Surah As-Sajadah, surah nombor 32 ayat nombor 11 muka surat. Yang catat dia catat tak? Minggu lepas tu. Jadi kalau catat semula ni macam guna buku nota lain. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni alhamdulillah kita dapat pelajaran apa? Allah berselawat ada dua makna. Malaikat berselawat ada dua makna. Dan sekarang kita kena rungkaikan, kalau kita pula yang berselawat, makna apa? Okey, yang ini. Yang ringkasan dia ni. Pengertian orang beriman berselawat kepada Nabi. Okey. Kalau kita berselawat, bermaksud kita mendoakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kata dia bentuk doa? Sebab perkataan solawatun sama macam perkataan solat. Solawat tu sama. Sebab tu orang yang solat, dia sebenarnya dia juga berdoa. Dia solat, dia berdoa sebenarnya. Sebab tu dia dalam sujud boleh doa dan banyak doa. Okey. Allahumma apa bermaksud? Ya, dia Doa kan? Okey. Doa jelas Okey, doakan apa? Doakan supaya Nabi ini diberi pengampunan. Okey, maknanya kalau kita selawat, maknanya kita berdoa, kita doakan untuk Nabi. Doakan apa? Doakan apa? Supaya Nabi ini diagungkan, dimuliakan dia. Okey. Diagungkan bagaimana? Okey, kalau kita selawat contohnya Allahumma salli ala Muhammad, membawa maksud kita kata azim Muhammadan, agungkanlah Muhammad. Kita tak jumpa perkataan ini, cuma kita sebut perkataan ini. Tapi ketika kita menyebut kalimah ini membawa erti ini. Jelas. Jadi maknanya kalau kita tak berselawat kepada Nabi, maknanya kita tak apa? Kita tak mendoakan Nabi. Tak mendoakan Nabi supaya dia diagungkan. Patut ke?
sedangkan Nabi dah buat pelbagai perkara untuk umat dia. Jadi tanda berterima kasih kepada Rasulullah adalah dengan berselawat ke atasnya, minta kepada Allah supaya Allah mengagungkan Nabi. Okey, dah dapat tak? Okey, kemudian agungkan Rasulullah ini pula dibahagikan kepada dua. Agungkan yang pertama di dunia, agungkan juga di hari akhirat. Okey, dua-dua ni sebenarnya dekat nota panjang tu. Dua-dua ni letak dekat situ. Okey, tak apa, nanti saya bagikan pecahan. Okey, dah jelas? Okey, agungkan dekat dunia ada 3, agungkan di akhirat ada 3. Dekat dunia tu macam mana? Okey, pertama, ketika kita selawat tu, kita kata, Ya Allah, agungkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dengan 3 perkara. Pertama apa? Bi'ilahi dzikrihi, tinggi kalak namanya supaya orang boleh sebut-sebut nama Nabi. Sebab tu Nabi ni dia masyhur, okey? Selalu orang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lepas tu pula yang kedua, wa idhari dinihi, menangkanlah agama dia. Islam ni supaya sentiasa ke depan, menangkan agama dia. Sebab nyawa Nabi, kehidupan dia, jiwa dia, masa dia, jiwa raga dia bagi untuk apa? Untuk menyebarkan Islam. Tapi kita tak nak doa pada Allah supaya Islam yang Nabi bawa ini menang. Tapi benda itu boleh diterjemahkan melalui selawat. Nombor 3 apa? Ya, wa ibqa'i syari'atihi, kekalkan syariatnya. Jelas. Dapat 3. Ya. Ya, sunnah-sunnah dia, mana-mana yang Nabi ajar kepada kita itu dikekalkan. Ya. Kerana perbuatan bid'ah ini kita mengada-adakan benda yang baru. Sepatutnya yang Nabi dah buat itu kita gunakan. Jadi kalau kita buat benda yang baru, so benda Nabi buat tu akan matilah. Betul tak? Dia apabila kita buat benda yang baru, orang akan buat benda yang baru. Orang tak buat apa yang Nabi lakukan. Sebab tu kerja kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara maksudnya terkandung pada makna yang ketiga ni. Okey, nanti saya akan sebut di mana dapat pengertian yang panjang ni. Nanti saya akan sebut dudukan dia. Okey. Kemudian bukan sekadar agungkan dekat dunia, agungkan juga di mana? Di akhirat. Di akhirat tu macam mana? Okey, kita sebut dua. Yang pertama, bi'ijzali mafubatihi, gandakan pahala untuk dia. Bagi pahala dia berganda-ganda. Yang kedua, wa tashfi'i fi ummati, izinkanlah baginya syafaat kepada umatnya. Kenapa kita perlu Allah bagi izin? Ingat, kita lepas kita dah ajar. Kenapa perlu diberi izin? Yes. Hari kiamat pemiliknya Allah, Maliki Yaumiddin. Okay. Yang pemilik hari kiamat, penguasa hari kiamat adalah Allah. Tetapi ada satu ruang namanya syafaat. Kalau tuan-tuan dah tadabbur ayatul kursi, tentu tuan-tuan dah tahu dah syafaat tu. Syafaat ni dia adalah jalan tengah antara hamba dengan Allah. Dia guna syafaat tengah-tengah tu. Okey, so Nabi SAW itu sendiri dia ada beberapa jenis syafaat yang dia boleh beri kepada umat dia di akhirat. Walaupun Nabi ada beberapa syafaat, tapi kalau Allah kata tak boleh bagi syafaat, maknanya tak berfungsi. Jadi apabila kita berselawat, kita juga minta izin kepada Allah supaya mana-mana syafaat yang Nabi ada, supaya dia boleh bagi syafaat kepada umatnya. Antaranya
Nabi boleh mengeluarkan orang-orang yang berusaha besar dalam neraka masuk dalam syurga. Nabi ada syafaat, dia boleh dia boleh mengangkat darjat manusia dalam syurga supaya naik tingkatan yang lebih tinggi, boleh juga. Syafaat ni ingat, dia bukan hanya melibatkan neraka, dia juga melibatkan syurga. Maksudnya kalau kita duduk tingkatan bawah, rendah, jadi dengan syafaat Nabi, Nabi boleh tinggikan. Kalau orang itu dia pada dalam neraka, Nabi boleh keluarkan. Tapi semuanya bergantung kepada syarat izin. Kita tahu kan syafaat ada berapa syarat? Tak tahu. Tak pernah belajar tentang syafaat? Tak. Oh, saya tinggal rumah takut saya tertinggal. Saya catat dulu, tapi saya tak nak ulas. Saya nak ambil selawat, nanti saya cerita syafaat. Okey, dia syafaat yang ada dua. Ini gambarlah contoh. Okey, ini adalah pemberi syafaat. Okey, ini adalah yang dapat syafaat lah, yang terima syafaat. Tetapi tahu tak, kedua-dua ini terikat dengan berapa syarat? Okey, semua ada ayat Quran. Okey, nanti saya tunjuk. Pemberi syafaat ni ramailah. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Contoh, siapa lagi? Malaikat, semualah. Okey, pemberi syafaat ni dia terikat dengan dua syarat. Syarat pertama mesti izin, dapat izin. Syarat kedua Allah redha. Penerima syafaat dia terikat pada satu saja syarat, iaitu syarat dapat redha Allah. Semua sekali berapa syarat? 3. Pemberi 2 syarat, penerima 1 syarat. Semua sekali 3. Mesti dipenuhi kedua-duanya. Okey, jelas. Jadi syarat pertama ni, kalau tanya mana nak kata dapat izin, dia kan Rasul? No. Kalau kita baca ayat kursi, kita jumpa man dhal ladhi yashfa'u illa, ya, itu dalil dia. Tak ada siapa boleh bagi syafaat melainkan dengan izinnya. Itulah izin. Lepas tu adalah, nanti saya akan cerita. Saya simpan dulu soal maklumat ni, nanti saya bagi. Nanti banyak pula. Okey, jelas. Jadi, lepas tu yang ketiga, kita minta Nabi supaya dizahirkan, dinampakkan, dimunculkan kedudukan dan maqam yang terpuji. Maqam Mahmud. Okey, ingat sila terang minggu lepas. Kau tahu tak maqam Mahmud tu apa? Minggu lepas pelajar-pelajar Ada satu tempat untuk dia je. Okey, tak apa. Ya Allah, bagilah kesabaran kepada. Okey, bukan. Maqam terpuji tu adalah, tapi tak apalah, cikgu kena sabar sabar. Okey, maqam terpuji sebenarnya adalah Maqam Mahmud lah, itu bahasa Arab. Maqam al-Mahmud. Betul. Maqam terpuji itu maksudnya adalah syafaat terbesar. Ada. Yusuf dah sebut dah minggu lepas. Lupa ya. Tapi tak apa, saya faham. Terbanyak dan terbesar kan? Perbezaan ni. Okey, jap. Maqam kita macam ni. Waktu kita doa, waktu adzan, lepas adzan, kita doa untuk Nabi ni berapa perkara? 3. Saya padah dulu ya.
Kita doakan Nabi 3 perkara. 3 perkara tu apa? Okey. Okey, berapa? Pertama apa? Kita minta Nabi diberikan wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Yang kedua, fadilah. Fadilah tu maksudnya apa? Ya, Nabi dapat keutamaan dalam segala sesuatu. Dia adalah nombor satu. Okey, yang ketiga baru minta maqam. Cuba baca doa al-Fadhan tu. Apa tu? Okey, yang kita sebutkan dekat sini, kedudukan dan maqam yang terpuji ni, maksud fadilah dan maqam yang terpuji, itulah pertama yang ni. Yang dekat sini maksudnya apa pun Nabi ni dia akan pertama. Dia bangkit dulu dari kubur dia pertama. Dia akan masuk syurga dulu. Dia akan lintang titik yang sirat dulu. Maksudnya dia lah yang soalan Nabi jadi VIP lah, dia akan jadi depan semua sekali. Okey. Atakan telaga dia pun yang paling besar. Itulah dekat fadilah. Apa itu maqam mahmud? Maqam mahmud adalah syafaat Nabi yang terbesar. Syafaat yang terbesar ni apa? Okay, saya tunjukkan graf dia. Satu. Sekejap. Okay. Maqam mahmud. Saya sebut tak minggu lepas tu? Apa dia? Ustaz bagi tahu dia macam dia satu bilik tu Nabi punya je macam tu lah lebih kurang. Pada satu tempat tu. Okey, tak apa. Boleh jawab. Rasulullah sujud dekat arah dia. Okey. Kalau apa tu wasilah dulu? Wasilah. Itu yang tinggi wasilah. Wasilah ni lah dia panggil tingkat tertinggi. Penthouse. Tak, dia ada satu lagi penthouse. Penthouse. Mana ada? Ada. Tempat saya ada. Tak, dia betul, dia nama istilah dia. SPENT. Mahal sikit dia punya bayaran. You spend a lot already. Ada spending code. Tak ubah wa'ala. Tapi dia punya bayar charge untuk bayar penyelenggaraan tu, maintenance dia lebih banyak daripada Penthouse. So dia tulislah penthouse. Kita ni yang kita paling murah je. Super penthouse kot. Okey, tak apalah. Tingkat tertinggi dalam syurga. Tulis tu wasilah. Okey. Ni saya telah bukakan dengan hati. Cara dia, cuba anda tengok nota dekat sini. Ni. Ada dekat nota tu ni. Tengok dekat sini. Bila waktu nak kena azan tu, bila waktu nak azan pula, bila waktu nak selawat, laju sikit. Lepas azan. Ya, tengok orang lepas azan. Assalamualaikum. Okey, okey, tengok sebab tu nota sangat penting sebab takut kita tak nak ni, inilah tajuk dia. Ni lah wasilah tu. Ni. Ya. Tak apa. Minggu lepas kan sebut kan. Okey, tapi tak apa, ialah banyak kan. 14 banyak benda nak kita belajar. Okey, dan jelas ini dalil dia. Kalau orang tanya, ya ke wasilah tu tempat yang tertinggi? Kita kata ni hadis dia. Okey, tapi maqam mahmud ni apa? Maqam mahmud ni yang ni. Syafaat yang Aha. pilih tak berani nak bagi. Okey, saya tunjukkan. Ini yang syafaat dia. Nanti saya bagi nota tu saya kongsikan. Ni syafaat, ni maqam mahmud. Maqam mahmud tu apa yang ni? Ni, kalau orang tanya maqam mahmud ni, kalau orang tanya dalil dia apa? Ni dalil dia. Dalil dia orang kata hadis syafaat. Orang tahulah kalau seorang belajar hadis ni, kalau sebut hadis syafaat, orang tahu hadis pasal syafaat je. Dia panggil hadis syafaat. Okay, ni hadis dia. Ini ringkasan daripada hadis tu. Kalau hadis dia ni lah. Tengok Nabi kata hadis dia. Saya sebut dulu hadis dia. Nabi SAW bersabda begini, semua maksud dia begini. Nabi kata macam ni. Aku adalah sayyid. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Okay, Nabi kata Nabi akan jadi leader dia dari kiamat. Kamu tahu tak apa sebab dia? Okay, lepas tu Nabi terangkan.
pada hari kiamat Allah akan kumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian di satu kawasan yang luas itu pada masyarakat. Lepas tu ada penyeru yang akan mendengarkan kepada mereka dan ada pelihatan yang akan perhatikan setiap orang daripada mereka. Maksudnya nanti di akhirat nanti akan ada malaikat yang kerjanya tukang panggil 001. Dia macam dalam mahkamah kan. Kan ada staf yang panggil nombor, lepas tu ada polis. Macam tu lah. Kesusahan dan kepayahan yang amat dahsyat. Nabi kata, mereka tidak berkuasa menanggung keadaan tersebut. Maknanya kita tak mampu, tapi kita tak mati. Maknanya matahari dekat beberapa mil sahaja. Lepas tu Nabi kata begini. Nabi kata, sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, kau tak tengok ke apa yang sedang kita alami sekarang ni? Susah keadaan kita sekarang ni. Lepas tu, maka setengah mereka mengsyorkan supaya jumpa Nabi Adam. Cik Nabi Adam, maknanya kita kenal bapa kita Nabi Adam. So Nabi Adam ni, ketika mereka jumpa Nabi Adam, mereka kata, Adam, engkau kan bapa manusia. Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Betul, Allah buat sendiri Nabi Adam tu lah. Dia bagaimana bentuk Allah Alam. Cuma kita ikutlah kisah Nabi Adam. Kena siap ke terakhir sampai saya lah. Tapi kita orang lain lah. Okay. Lepas tu, dan Allah telah tiup ke roh ke dalam dirimu. Allah juga perintahkan malaikat yang sujud kepadamu. Maknanya mereka puji dulu Adam. Adam ni mereka dulu keistimewa lah. Okay. Lepas tu apa mereka minta pada Adam? Mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Engkau tak tengok ke apa yang kami sedang alami? Engkau tak tengok ke kepayahan kami? Nabi Adam jawab apa? Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelum ini dan tak akan terjadi selepas ini. Dia pun sebut apa kesalahan dia. Dulu aku pernah ditegah mendekati sebatang pokok, tetapi aku mendahului. Diriku, pergilah engkau jumpa Nabi-Mu. Maknanya Adam pun tak boleh nak tahu. Itu dia panggil syafaat terbesar untuk Nabi. Akhirnya mereka jumpa apa? Akhirnya macam ni lah. Last sekali Nabi pun kata, maka mereka pun mendatangiku. Ini Nabi Muhammad SAW. Lalu berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Engkau penutup bagi para Nabi. Allah telah mengampunkan dosamu yang terkemudian dan yang akan datang. Syafaatilah kami di hadapan Tuhanmu. Engkau tak tengok ke apa yang kami sedang alami? Nabi buat apa? Aku pun berangkat sehingga sesampainya di bawah Arash. Nabi merebahkan dirinya bersujud kepada Tuhan. Kenapa Nabi bersujud? Itu minta ampunan tu. Ya, sebab ingat tak syarat syafaat ni setiap apa? Yes, izin. Betul tak? So Nabi sujud ni sebenarnya Nabi minta izin. Allah izinkan tak? Kita tengok kita lagi. Kemudian aku pun dapatlah baca beberapa pujian dalam sujud tu yang tak pernah pun dia ajar sebelum ini, sebelumku. Kemudian Nabi cakap lagi. Kemudian Allah pun berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepadamu. Maknanya kalau Allah tak minta angkat, adakah Nabi akan angkat? Tidak. Jadi apabila Allah sudah minta Nabi mengangkat kepalanya, maknanya tak boleh Allah nak bagi izin. Nampak tak? Dia punya syarat dia. Lepas tu, mintalah engkau, pasti engkau akan diberi. Berilah syafaat, nescaya syafaatmu akan diterima. Aku pun mengangkat kepala sambil berkata, wahai Rabbku, umatku. Nampak? Semua Nabi-Nabi ini, kita boleh ambil hadis nanti. Semua Nabi-Nabi ini, semua menolak. Nabi Adam tak boleh nak tolong. Nabi Adam kata aku boleh tolong diri sendiri. Nabi Nuh pun kata macam tu. Nabi Ibrahim pun kata macam tu. Musa pun kata macam tu. Isa pun kata macam tu. Tapi siapa yang tolong umat dia tu? Ustaz, maknanya bila Nabi Adam dengan Nabi lain cakap diriku tu, maknanya dia nak minta selamatkan diri dia orang sendiri. Iya, sebab maksud dia bukan lebih penting diri sendiri, tapi dia kata aku pun ada salah.
aku pun buat salah. Ya. Termasuk kalau bila kaki Rasulullah SAW termasuk tak umat lain yang Kalau syafaat terbesar tu macam semua dapat lah. Sebab syafaat terbesar tu maksudnya syafaat minta dipercepatkan urusan mahkamah. Bayangkan kalau kita nak tunggu turn masuk mahkamah, tunggu berbulan-bulan kan. Tunggu dalam tu pula kalau duduk yang last kali, nombor last kali, makcik lepas tu gaduh dengan suami dia, bini pula turn aku ni. Orang bagi mahkamah dia tahulah. Saya pernah tengok buat pemantauan audit. Bayangkan kalau tengah panas, Nabi kata saat yang paling kemuncak kamu berada ketika itu. Lepas tu kita belajar nanti di akhirat ada orang berpeluh. Lepas tu cerita kemudian berpeluh tu panjang pula cerita ni. Okey. Jadi menunjukkan di sini siapa yang dapat bagi syafaat ni? Nabi Muhammad SAW. Inilah dia panggil syafaat terbesar. Syafaat terbesar itulah nama dia dalam istilah ayat Quran dan hadis maqam mahmud. Ustaz, Ya. Ustaz cakap tadi yang kat sini pemberi syafaat dengan dapat syafaat. Yes. So Ustaz kata yang boleh bagi Nabi Muhammad SAW para Nabi. Tapi kenapa para Nabi yang kita tak minta? Yes, ini dipanggil syafaat terbesar yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad saja. So maknanya pemberi Yang lain-lain tu boleh lah. Dia macam ni, syafaat yang untuk percepatkan hisab ni Nabi Muhammad seorang dia ada. Orang lain tak ada. Tapi kalau lain bentuk boleh. Contohnya nak keluarkan umatnya daripada api neraka, semua Nabi boleh. So, Tapi yang ini saja Nabi Muhammad seorang saja ada. Dia panggil syafaat terbesar. So maknanya Nabi Muhammad SAW ni hanya di padang mahsyar. Maksud saya dekat padang mahsyar pun boleh. Ya, Yang dekat saya padang faham tak? mahsyar pun boleh. Bahkan sebelum masuk syurga pun Boleh. Nabi seorang je yang boleh. So kalau yang dekat pemberi syafaat kat sebelah sini yang para Nabi ni maknanya semasa nak tarik daripada Antaranya betul. Okay. Dia maksud dia dekat sini maksudnya kalau kita belajar bila syafaat tu dia banyak dekat pada syurga lah. Tapi kalau kata pada mahsyar tadi tu tak ada. Hanya Nabi SAW je yang boleh tolong. Hatta lintas sirat pun Nabi tak boleh tolong juga. Nabi Muhammad tak boleh tolong. Ketika umat dia lintas, Nabi kata selim. Nabi kata selamatkanlah. Rasul hanya boleh sebut selamatkan. Dia pun tak boleh nak tolong. Sebab itu mereka terikat dengan ruang yang Allah bagi. Nabi Ibrahim ketika dia dapati bapa dia mukanya berdebu, dia panggil ayah dia. Kan ayah, saya dah cakap dekat ayah hari tu kan, dia cakap. Kan, so dengar cakap dia. Tapi yang kata sekarang baru lagi nak dengar. Okey, lepas tu Nabi Ibrahim pun minta pada Tuhan, ya Allah, Kau kan pernah janji pada aku tak nak bagi aku bersedih. Ni ayah aku ni. Allah kata tak boleh. Akhirnya ayah ni Allah tukarkan jadi haiwan. Maka Allah kata Ibrahim, cuba tengok kaki kau tu apa. Ayah dia jadi haiwan, Allah minta ditarik haiwan tu masuk dalam neraka. Jadi dia taklah bersedih seperti mana kalau dia tarik manusia masuk neraka. Dia tukar jadi haiwan, hadis yang sahih. Maknanya Nabi Ibrahim orang nombor 2 selepas Nabi Muhammad SAW yang kita akan belajar sekejap lagi, kita pasangkan nama dia dengan Nabi Muhammad dalam selawat tu kan. Dia pun tak boleh sebab dia kata kalau Allah bagi izin pun Allah redha Ibrahim tu, tapi ayah dia Allah tak redha sebab dia mati dalam kafiran. Tak cukup cara juga. Jelas. Itu maksudnya. Yang redha pemberi syafaat itu adalah redha yang pemberi. Redha Allah lah, redha Allah. Redha Okey. Allah. Redha Allah. Redha Allah. Ya. proses ni adalah hanya mempercepatkan proses mahkamah, tapi belum lagi sirat. Oh belum. Yang ini hanya mempercepatkan proses di akhirat saja. Yang boleh bagi ni Nabi saja yang boleh bertemu dengan Tuhan. Benar-benar confirm dan kita masuk syurga. Belum. Yang ini untuk pemudahan. Itu yang kalau anda belajar pasal hadis telaga tu ada umat dia yang Allah sekat. Sebab kita semua ni nak kenal Nabi dan nak berwuduk, ada belajar kan pilih berwuduk. Yang ni bukan pakai tudung nak berwuduk lah. Nabi kata dia dah kenal dah. Akhirnya malaikat tarik dia. Lepas tu cerita orang ni tukar agama, orang ni buat macam-macam selepas kau Muhammad. Nabi sendiri halau dia kata fasaqan. Nabi kata pergi.
Tetapi bayangkan, sedangkan Nabi ni dia sayang sangat umatnya, tapi umat dia itu tak sayang dengan Nabi, dengan dia penokok nampak. Kita selalu hidup pegang ustaz-ustaz, ulama-ulama, wali ni, tokoh ni. Kalau dia baca akhirat yang boleh tolong dia kena. Itu pun berdasarkan pada apa syarat? Dekat dunia kita boleh menambil dada lah. Oh, akulah betul, dia tak betul, dia salah, dia betul. Tapi akhirat tu kan namanya Yaumul Fasl, hari keputusan. Ustaz, Ya. kalau yang bab apa ni, syafaat ni hanya berlaku di selepas dunia lah, masa hari kiamat lah kan? Sebelum kiamat pun boleh berlaku. Bukan maksud saya memohon syafaat Rasulullah ni. Yes, sebelum. Tetapi masa dekat dunia kita pun ada laluan syafaat. Antaranya kalau waktu kita nak meninggal dunia, Nabi kata sesiapa yang disemayangkan oleh 40 orang ataupun 100 orang yang dia tidak mensyirikkan Allah, maka orang yang disemayangkan itu mampu mendapat syafaat. Sebab maksudnya syafaat ni pun dah boleh berlaku ketika di dunia, ketika mana nak disemayangkan jenazah. Saya semayangkan jenazah. Kita semayang jenazah, kalau jenazah tu ditakdirkan oleh Allah, contohnya dia ni orang banyak dosa. Okay. Tapi kan ketika kita semayang, kita minta apa dekat Allah? Syafaat. Ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatilah dia, gini. Jadi berkat doa orang yang solat tu, maka orang yang mati itu dia boleh mendapat pertolongan melalui doa-doa orang yang semayangkan itu. Tapi syaratnya 40 orang. Dengan tak, ada hadis kata 40, ada hadis kata 100. Sebenarnya hadis itu nak menunjukkan ramai lah. Kalau tak ramai tak Kalau tak mesti ni juga, sebab Nabi ada suruh buat 3 saf je. Siapa yang memberi syafaat kepada mayat? Orang yang semayangkan dia tu. Sebab kita doakan. Ya, melalui doa lah. Kan kita semayangkan, kita semayang jenazah. Kan kita doakan rakaat dan kita doakan supaya Allah ampunkan. Jadi kalau 40 orang ataupun ramai yang semayang, imam dengan jemaah-jemaah dia, berkat doa dia boleh tolong si mati itu dia panggil syafaat. Dia boleh memberi syafaat kepada si mati. Itu sunnah Nabi SAW. Nanti saya boleh tunjukkan hadis tu. Okey, jelas sampai syafaat ni dah selesai kat sini, selesai kan? Dah habis kan? Dah jelas. Nanti saya kongsikan hadis ni. Maqam ni panjang hadis ni. Okey.